Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali kepada penonton Jom Sembang Santai Biar Sampai. Alhamdulillah akhirnya kita sampai kepada 1 Januari 2021 bersama dengan saya seperti biasa pada hari ini Ustaz Dr. Syazali Hirman Ahmad Najib. Kita sembang-sembang santai pada hari ini insya-Allah. Ustaz ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, ya Allah. Syukur ya. Ustaz. Kebetulan pula hari ini kita bersiaran pada 1 Januari 2021. Alhamdulillah. Ya Allah. Syukurlah, kita patut bersyukur yang Allah bagi kita nyawa sampai ke hari ini, tahun baru, telah meninggalkan tahun 2020 yang sering disebut-sebut Ustaz. Ustaz, kita sebenarnya hari ini 1 Januari pagi Jumaat yang mulia ni, kita sebenarnya orang akan biasa cakap pasal azam Ustaz nah? Ya, betul. Azam baru, orang akan cakap tahun lepas azam sampai didapat ditunaikan ke tak kan. Tapi hari ini Ustaz kita nak sembang apa Ustaz? Itulah. Kita bukanlah nak bercakap pasal azam baru dan apa yang kita nak buat ataupun muhasabah balik tahun lepas macam mana. Tajuk kita teruskanlah perbincangan untuk sama-sama kita kongsikan dengan para penonton ke arah memahami, menghayati dan mengamalkan Islam dengan betul dan tepat supaya kita diterima amal kita dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasanya hari ini kita nak sembang pasal halal dan haram. Kita nak sembang pasal halal dan haram. Kenapa kita nak sembang pasal halal dan haram? Sebab kita biasanya dalam kehidupan kita ni, benda halal dan haram ni sangat penting Ustaz lah, untuk kita sentiasa mengambil tahu, mengambil maklum. Tapi sebenarnya pasal halal dan haram apa yang Ustaz nak sembangkan hari ini Ustaz? Dia banyak ni kategori haram dan halal. Jadi apa yang Ustaz nak sembangkan hari ini? Dalam Islam seperti sabda Nabi SAW, al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Itu memang kita akui. Dan kalau saya nak orang kata apa, nak permudahkan perbincangan kita adalah jika dibahagikan antara perkara yang halal dengan haram ni dalam Islam, yang halal banyak lagi. Masya-Allah. Yang haram tu sikit. Sebab asal dalam Islam tu semuanya halal sehingga Allah mengharamkan, baru dia jadi haram. Jadi itu dia punya asas dia. Dan dalam perkara yang haram ni adalah beberapa perkara haram yang Allah haram tu sebab Allah nak test. Macam mana Allah uji Nabi Adam dengan Hawa dalam syurga kan, jangan dekati pokok tu. Bukanlah kerana pokok tu bahaya ke apa, Allah nak test. Itu pun ada dalam Islam. Allah uji kerana Allah haramkan kerana nak uji sebagai bentuk ujian. Tapi yang lagi yang banyaknya perkara yang ataupun syariat ni, hukum hakam ni, dia lebih kepada jika dia halal atau dia haram ataupun dia boleh atau tak boleh ni, dia berkaitan dengan maslahah ataupun bahasa Melayu dia sebut maslahat, demi kemaslahatan manusia. Maknanya demi manfaat manusia. Maknanya siapa-siapa pun dalam dunia ni yang ada fikiran yang waras, dia akan tahu benda ni baik dan benda ni buruk. Benda tu haram. Jadi oleh kata yang baik tu biasanya halal lah. Kalau yang buruk tu haram lah. Yang ini banyak. Yang jenis haram tapi kita tak tahu sebab haram tu, itu mungkin adalah beberapa tapi tak banyak. Jadi itulah mungkin sebagai pengenalan perbincangan kita lah. Habis tu sebenarnya apa haram-halal yang Ustaz nak fokuskan ini? Maksudnya macam memanglah kita kata okey, haram tu jelas, halal tu jelas, tapi dalam kehidupan kita ni ada macam-macam, dari berbagai aspek lah. Ada aspek yang biasanya orang cakap dari segi makan, halal, perbuatan, haram, halal. So apa yang kita nak fokuskan untuk kita penonton-penonton kita supaya dapat panduan dengan Jom Sembang yang kita sembangkan hari ini Ustaz? Saya nak fokuskan perbincangan kita Kak Misa ialah berkaitan dengan makan. Makan. Kalau dalam Al-Quran Allah sebut innama harrama alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma
wa ma zubiha 'ala nusub. Wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Saya terlupalah tuan-tuan penonton ayat dia tu, susunan dia tu. Minta maaf. Allah sebut di situ, Allah sesungguhnya kami mengharamkan bangkai, benda dah mati dah, darah yang mengalir lah, dan daging babi, dan apa yang disembelih untuk berhala, dan juga apa yang dimakan oleh binatang buas, kecuali yang sempat disembelih lah. Ini semua jelas haram. Jelas haram. Kita tak perlu orang kata apa berlapik-lapik, sebab memang itu clear cut ataupun absolute, perkara itu adalah haram. Tapi yang bila tengok dalam Al-Quran, yang Allah ulang banyak kali atau berkali-kali tentang makan yang haram ni adalah makan sesuatu yang bukan milik kita, makan yang diambil secara salah, itu lebih keras larangan ataupun celaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad, ada lafaz yang Allah kata la'anallah ar-rashi wal murtashi. Satu lafaz lagi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah dan Rasul melaknat orang yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah. Ini juga adalah satu bentuk yang kita kata makan secara haram. Saya nak buat perbandingan tadi. Itulah Ustaz, saya ingatkan Ustaz nak cakap pasal makan itu tak boleh, makan ini tak boleh. Rupanya Ustaz nak cakap pasal makan barang yang bukan dari segi makan fizikal bentuk makanan tu, tapi lebih kepada makan yang bukan hak milik kita. Betul. Saya lagi macam excited lagi apa sebenarnya Ustaz nak cakap ni. Sebab satu ayat yang saya pernah kongsi dalam saya punya kuliah sebelum ni, dalam Al-Quran Allah sebut tentang berpuasa ni satu tempat ya. Seluruh Al-Quran tu Allah sebut tentang puasa. Puasa ni apa? Kita menahan diri daripada makan, minum dan bersama dengan isteri. Maknanya benda yang halal. Puasa ni menahan diri daripada makan dan minum benda yang halal. Selepas habis ayat puasa yang satu-satu yang dalam surah Al-Baqarah, Allah masuk dalam ayat yang berikutnya lepas tu Allah kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Kan? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm. Ayat yang Allah guna perkataan wala ta'kulu, janganlah kamu makan harta kamu sesama kamu bil batil, secara salah. Maknanya kalau kita boleh menahan diri daripada makan dan minum selama sebulan daripada yang halal, kemudian Allah nak kata apa? Kalau yang halal pun kamu patutnya boleh tahan diri, kenapa kamu nak pergi makan yang haram? Ya, kenapa kamu nak pergi makan yang haram? Makan yang haram tu maksudnya yang salah, al-batil, yang salah. Makan hatta sesama kamu. Waktu dulu biha ilal hukam itu rasuah dekat situ. Kan? Macam Allah cerca juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah juga. Allah kata, Allah cerca, Allah kecam. Orang sekarang guna istilah kecam. Allah kecam golongan Yahudi yang Allah sebut samma'una lil kadhibi akaluna lisuht. Dua benda yang ciri yang Allah sangat marah kat situ. Mereka ni mengikut atau mendengar sesuatu yang bohong. Mereka suka dengar benda-benda bohong. Mereka terima perkara yang bohong, dusta, dan mereka ni sama' dengan akal. Maksudnya Allah guna istilah dari segi bahasa tu menunjukkan suka sangat. Bukan suka biasa, suka sangat percaya dengar benda-benda tipu. Dan akaluna lisuht. Saya tengok ulama tafsir dalam kalangan sahabat dan tabi'in, maksud as-suht tu di situ adalah rasuah. Secara umum as-suhtun sin hata tu maksudnya sesuatu yang membinasakan. Dan kalau umum lagi, sesuatu yang makan yang bukan ambil akalun, makan yang bukan milik kita, yang diambil secara tak betul. Yang tak betul ni boleh jadi rasuah lah yang paling ni
boleh jadi riba, boleh jadi curi dan sebagainya. Jadi ini yang bila kita tengok konteks Al-Quran dan hadis ni, memang rasuah ni satu yang sangat orang kata kuat dan tinggi orang kata dosa dia, sehingga sepakat para ulama, tak ada perbezaan ni Kak Misah, para penonton, tak ada perbezaan dalam kalangan sarjana kita bahawa ia adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Termasuk dalam dosa-dosa besar. Sebab tu saya kata tadi, kalau makan bangkai, kalau kita makan darah ke, makan babi ke kan, itu haram. Memang tak ada pertikaian tentang haram, tapi tidak ada mana-mana sarjana ataupun ulama kita mengatakan ia makan tu dosa besar. Tapi kalau rasuah, dosa besar. Jadi ini yang kadang kita rasa bunuh orang yang dosa besar, tak? Makan rasuah pun dosa besar. Sebab dia boleh membawa kepada kebinasaan. Dia boleh yalah, macam kita minggu lepas kan yang panas pasal kartel tu kan. Bayang selama 40 tahun masyarakat Muslim Malaysia terdedah kepada sesuatu yang haram. Maknanya akibat rasuah tu, kita telah menjebakkan, tak tahulah dah berapa juta orang terjebak kepada yang haram. Jadi maknanya siapa yang lebih besar dosa dia, melainkan orang yang membuatkan orang lain jadi susah. Kalau rasuah dari sudut binaan sampai binaan sesuatu itu runtuh, mati orang, itu yang katakan dia merosakkan negara, dia merosakkan sosial dan sebagainya. Dia banyak benda yang dia punya efek dia lepas tu. Kesan kepada rasuah ni macam membinasakan. Tapi kalau Ustaz, saya nak minta komen Ustaz sikitlah. Sebab kadang-kadang orang ni tak nampak dari segi haram halal rasuah ni. Tapi orang lebih nampak kepada makan yang halal. Tu apa komen Ustaz? Boleh Ustaz komen tak? Sebab iyalah, dia lebih kepada orang kata kita nampak yang benda yang makan, memang kita ambil benda tu, kita bubuh dalam mulut. Kita terlupa bahawa kadang sumber tu pun perlu halal. Sumber dia kan, sumber yang kita makan, yang kita pakai. Kadang-kadang kita dapat sesuatu, orang kata duit sekarang ni, kita tak semestinya makan. Kita mungkin pakai dan kita beli ada hadis kan yang bila Nabi kata ada seorang tu yang dia punya rambut berdebu, kusut masai, maksudnya nak gambarkan dia ni orang yang bermusafir. Zaman dulu kalau musafir ni lalu padang pasir ni memang berdebu habis lah kan. Macam zaman kereta orang-orang dulu kan, kereta tak ada aircon ni, travel dengan kereta ni memang habis bau asap lori lah apa semua kan. Ustaz, sekarang asap rokok. Sensitif sikit sudah. Masuk dalam kereta, mau merokok, tu habis keluar, orang yang keluar bau asap rokok. Sekarang lain pula. Nabi nak gambarkan hadis tadi tu, tentang orang yang musafir ni, salah satu pihak yang mustajab doa. Dia musafir, tapi Nabi nak kata apa? Tapi dia, walaupun dia bermusafir, dia angkat tangan minta kat Tuhan, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Nabi kata makan dia halal, sedangkan makan dia haram, pakaian dia haram, minuman dia haram. Jadi macam mana Allah nak makbulkan doa dia? Jadi sumber yang haram tu dalam hadis tu bukan semestinya orang tu pergi makan bangkai ke, pergi makan babi ke dan sebagainya. Itu memang clear haram. Biasanya orang yang perkara tu orang boleh lulus lah sebab nampak depan mata. Tapi kalau yang sumber tadi ni, itu lagi bahaya. Itu susah nak lulus. Itu susah nak lulus. Selalu yang orang
dia benar bentuk duit kan, dalam bentuk harta, dalam yang bentuk orang suka, barang. Ustaz. Orang suka Orang pula. suka tadi Ustaz sebut tadi kan, maksudnya rasuah ni macam bertempuk barang, orang nak hidup senang. Tambah bila kesempitan lagilah apa gaji kecil, ya Allah lagi senang nak terima. Maksudnya memperolehi sesuatu yang orang kata apa dengan mudah dan cepat. Itu yang lebih bahayalah bagi saya kali ini. Ustaz, kita nampak tadi Ustaz cakap kesan dekat atas dunia, macam mana bangunan runtuh kan. Macam mana pula Ustaz, apa nak tanya Ustaz sikit. Kadang-kadang kita juga kena juga bagi tahu dekat orang umum kat luar ni. Kesan dekat sana nanti kan Ustaz. Apa dia yang boleh Ustaz terangkanlah sikit. Kalau sebab tadi Ustaz kata kalau kita rasuah kita punya bangunan runtuh. Kalau kita rasuah mungkin kita apa tadi ada Ustaz sebut macam boleh mengakibatkan benda lain lah. Tapi dari segi kehidupan sana nanti Ustaz macam mana? Yalah, hadis popular yang saya rasa dalam banyak episod Jom Sembang ni kita sebut tentang yang muflis tu. Dia boleh jadi salah satu pihak yang muflis sebab Nabi sebut kan, wa akala mala hadha. Selalu Nabi suka guna perkataan makan. Walaupun makan ni ambil bulan mulut makan, makan harta orang lain tanpa hak. Itu termasuk dalam geng yang nak muflis tu. Bukan semestinya dia mengata orang kan. Dia kata orang, dia fitnah orang, dia pukul orang, dia tumpahkan darah orang, dia makan harta orang. Itu termasuk orang yang muflis. Ini kita risau. Sebab apa kita risau pada yang muflis? Sebab orang muflis ni maksudnya apa? Istilah tu, dia orang yang datang pada hari akhirat, orang yang amal dia cukup. Puasa dia, solat dia kan. Dan dia buat amal-amalan. Sebab itulah dia dikatakan muflis. Sebab kalau yang memang di akhirat esok datang dengan penuh dosa, itu bab lain dah. Ini kita risau ni. Ini konon-kononnya kita ni ada harta lah. Konon-kononnya rupanya habis kena lelong semua. Habis kena lelong semua. Konon-kononnya akhirat esok kita datang dengan penuh dengan amal-amal ibadat kita sebagainya. Kita prepare lah ni. Prepare lah ni nak jumpa Allah ni jumpa dengan Allah. ibadah kita. Tengok-tengok kosong. Habis. Bukan takat kosong. Kita ambil pula sebab tak cukup nak bayar, nak bagi pahala kita tu, kita kena ambil pula dosa orang. Ini kita bimbang lah. Tu nampak kesan dia. Dia kesannya bila kita cakap umat Islam ni, Allah didik kita, mendidik kita supaya kita mengikut peraturan yang Allah dah tetapkan. Bukan kenapa, dia kena lihat kesan dia di atas muka bumi ni Ustaz, dan kesan kehidupan di akhirat. Sebab kita dekat atas muka bumi ni ya untuk kita hidup, tapi kita kena ingat bahawa kita juga akan hidup pada dunia yang lain Ustaz, setelah Allah mengambil nyawa kita. Okeylah Ustaz, rasanya kita dah sembang-sembang pasal makan. Ingatkan nak cakap pasal makan haram-haram, rupanya makan rasuah. Makan harta yang tak sepatutnya kita punya lah. Bukan kita dia punya banyak lah. Lagi Ustaz macam makan harta anak yatim lah. Tapi kita kena tekankan dari segi dia macam tak nampak sangat lah bila kita cakap orang kata makan dia macam baik orang kata macam bawah meja tu, orang kata bawah meja lah, belakang kita lah, benda yang tak nampak Ustaz. Maksudnya kita jelaslah kehidupan kita kena elakkan lah. Di mana-mana peringkat Ustaz ya. Kadang-kadang kita nampak pemimpin yang rasuah, sebenarnya memang di peringkat kepimpinan sebenarnya sekecil-kecil kita dekat pejabat ke kan. Banyak kita dengar dekat sesama kita kan. Selalu kita dengar ni projek-projek besar lah, tapi sebenarnya yang kecil-kecil pun berlaku juga rasuah Ustaz. Macam episod yang dulu kita cakap pasal hutang. Saja tak mau bayar tu dah kita ambil duit orang. Tak mau bayar itu juga suatu yang haram. Jangan lupa. Okey Ustaz, kita dah nak penutup dia, kita minta Ustaz bagi sedikit panduan lah kepada penonton-penonton kita di luar sana berkaitan dengan makan yang harta tak sepatutnya ni Ustaz. Okey. Yang saya nak tarik perhatian para penonton semua ialah tentang integriti ni. Tadi sama'una lil kadhib akaluna lisuht. Itu lebih pada kita percaya benda yang bohong. Itu satu benda yang dua perkara yang memang boleh merosakkan sosial. Sebab tu Allah cela
iaitu percaya, menerima, terima benda-benda yang bohong kan, benda-benda fitnah, dan juga makan yang rasuah, makan rasuah. Dua perkara yang merosakkan masyarakat. Kalau masyarakat yang bukan Islam, kita katakan mungkin contohnya di barat dan sebagainya, mereka boleh jaga integriti itu kerana undang-undang. Sepatutnya orang Islam lagi tinggi integriti dia, sebab kita meninggalkan yang haram tu bukan kerana undang-undang, tapi kerana Allah. Oh, itu lagi orang panggil apa? Lagi patutnya asasnya lagi kukuh. Kalau orang tinggalkan suatu yang salah tu kerana undang-undang manusia, hebatlah. Hebatlah. Jadi kan masyarakat barat ke masyarakat selalu orang kaitkan dengan Jepun dan sebagainya, hebatlah dia boleh tinggalkan suatu benda dan dia sangat patuh pada benda yang manusia yang tetap. Kan? Kita Allah yang tetap. Kita kata kita beriman dengan Allah, kita percaya kepada Allah. Tapi kita tak boleh tinggalkan, kita tak boleh patuh dan taat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Maknanya lagi teruk 2 kali ganda lah. Teruk 2 kali ganda. Kalau kalau mereka boleh tinggalkan benda yang manusia larang, kalau kita pula tak boleh tinggal dengan manusia larang, pun teruk dah. Tapi masalahnya kita ni bukan tak tinggalkan yang manusia larang, kita tak tinggalkan yang Tuhan kita larang. Ini yang lagi masya-Allah. Mudah-mudahan masuk ke tahun 2021 ni kita umat Islam lebih memahami, menghayati dan mengamalkan Islam dengan betul, dan kita patut jadi umat contoh. Kita kenapa jadi umat contoh? Sebab contohlah, macam orang jaga kebersihan. Orang jaga kebersihan mungkin kerana culture dia, budaya dia, tapi kita mementingkan dan menjaga kebersihan kerana ini Allah suruh. Dia lagi patutnya lagi asas dia kukuh dekat dalam diri tu. Kerana titik tolak dia tu adalah akidah dia, adalah iman dia. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz dan juga saranan Ustaz kepada penonton-penonton. Sebenarnya untuk diri kita juga Ustaz kan. Kita ni bercakap, sebenarnya orang kata mulut yang bercakap lebih hampir dengan telinga yang mendengar. Sebenarnya dia untuk peringatan saya sendirilah khususnya Ustaz ya. Dan juga kita kongsikan dengan penonton-penonton yang di luar sana. So kita ucapkan terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami, dan jangan lupa share apa yang anda tonton ni dekat Facebook Ikram ni, tekan butang share tu supaya lagi ramai lagi orang yang mendapat manfaat mendengar berkaitan perkara ini, lebih ramai lagi orang yang boleh dididik dengan pengisian-pengisian yang kita sebut dalam Jom Sembang ni Ustaz. Topik minggu lepas tahun 2020 kita cakap pasal pahala pasif. Anda sharekan konten ini juga, anda mungkin tak sangka ada orang yang terkesan dengan apa yang anda share dan berubah. Nanti kita tak sangka Ustaz dekat sana nanti, ini rupanya pahala yang dapat membantu kita. Kita tak tahu kan. Okey, begitu juga dekat YouTube. Sila sharekan, kongsikan dengan sahabat-sahabat kita. Sekarang ni grup WhatsApp ni Ustaz dah common, biasa sangat. So jangan lupa tekan je link tu kan. Boleh share dekat grup WhatsApp masjid lah, taman lah, adik-beradik lah, sekolah lama lah Ustaz ya. Dan insya-Allah kita semoga tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri, kita di sini juga mendapat pengajaran daripada apa yang kita telah bincangkan pada hari ini. Insya-Allah Ustaz, kita jumpa penonton kita dengan minggu depan. Kita sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.